Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi untuk mengikuti kuliah Sahih Bukhari seperti biasa. Dan hari ini kita akan bincangkan satu tajuk baru, iaitu bab yang ke-53. Nota yang ada ni muka surat 1131. Bab sebelum ni, bab 52 sebelum ni kita telah bincangkan sebelum ni tanpa nota hari itu. Jadi yang tu kita tak ulang dah lah. Tak ulang dah. Tengok sendirilah nota ada tu. Hari ni bab 53 muka surat 1131, iaitu babu ithmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Babu ithmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Bab dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Yang ini mengangkat kepalanya maksudnya daripada rukuk atau sujud sebelum imam. Kemudian hadis di bawah bab ni, iaitu hadis 691. Ada satu saja hadisnya. Wa bihi qala haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad annahu qala sami'tu Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. Itu hadisnya. Imam Bukhari dengan sanadnya beriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, tidakkah seseorang daripada kamu takut atau apakah seseorang daripada kamu tidak takut jika ia mengangkat kepalanya, maksudnya daripada rukuk atau sujud sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Maksudnya tak takut kamu begitu? Tak takut ke Allah akan menjadikan begitu? Menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau rupanya seperti rupa keledai? Tak takut ke duduk angkat kepala sebelum daripada imam tu, angkat kepala daripada rukuk atau sujud? Itulah hadisnya, satu saja di bawah bab ni, di bawah tajuk 53. Di bawah tajuk 53 ni ada satu sahaja hadisnya. Babu ithmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Bab dosa orang yang mengangkat kepalanya. Tak kira lah yang mengangkat kepalanya itu lelaki ke atau perempuan. Masuk belaka. Mengangkat kepala tu sebelum imam tu daripada rukuk atau sujud. Baik. Seperti mana biasa, terlebih dahulu kita bincang tentang tajuk bab. Tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Padahal kalau kita tengok, tak ada sebut dalam hadis di bawah ni kan perkataan ismi ni, dosa ni tak ada. Itu Imam Bukhari simpulkan sendiri. Dia nak ajar kita cara memahami hadis. Bahawa kalau ada ancaman sampai begitu, kita kata kita lalu, ancaman itu mesti benda tu berdosa. Dan dosa tu bukan sembarangan dosa, dosa besar. Sebab dalam agama kita ni
Tak ada ancaman hak teruk, sama ada di dunia ke atau di akhirat. Di akhirat itu maksudnya di alam barzakh ke, atau di alam mahsyar, atau selepas itu teruk seksaannya. Tak ada kalau benda-benda biasa. Kalau perkara-perkara kecil-kecil, dia tidak hukum sampai kekal dalam neraka misalnya. Tak ada. Kecuali benda tu besar. Tandalah tu. Tandalah tu. Kalau ada ancaman, ikutlah macam mana-mana. Atau ada hukum berat, hukuman qisas ke, hukuman hudud ke, tu tandalah benda tu benda dosa besar. Kalau dalam dunia ni hukuman hudud misalnya, hukuman hudud, gapo kita kata zina, kena hukuman hudud, dosa besar. Zina tu, minum arak, dosa besar lah. Minum arak tu, tuduh orang berzina, melakukan perbuatan sundal, kena sebab 80 orang tak. Kena sebab. Bila sebut hukum kata begitu, hukum yang berat dalam dunia, tandalah tu. Benda tu dosa besar, bukan dosa main-main. Atau dalam kubur, dikatakan orang yang begini-begini kena dihimpit oleh kuburnya, jadi sempit kubur. Ada ular pergi duduk patuk dia, ular yang besar misalnya. Ada yang seumpama itu di alam kubur, alam barzakh kita panggil. Sama juga. Mana dosa besar lah tu. Ataupun di alam mahsyar, kita panggil pada mahsyar. Apa yang panggil pada mahsyar tu? Sebab duduk situ berlaku. Contohnya dalam dunia ni nak suruh ingat benda tu, akidah tu biar mari, duduk wukuf di Arafah. Cuma tu relax lagi lah. Tak ada apa. Duduk situ berlaku. Lepas tu nampak berlaku, duduk mana-mana, hujung mana pun nampak. Nampak berlaku. Itu mahsyar. Hak situ tak bagi zakat misalnya, tak bagi zakat ke apa, kambing, dia pergi kambing, tak bagi zakat, kambing mari jerit dia, jujuk kambing, jerit, teruk lah. Luka-luka ke, sakit. Lepas tu mari pula, jerit pula. Begitulah kalau duit tak bagi zakat, keluar zakat, duit tu timbul-timbul, tindih dia, menimpa dia lah. Begitulah juga yang lain-lain. Itu ada di dalam hadis. Di mana? Di mahsyar. Tandalah tu, itu dosa besar. Sama juga yang ni. Yang ni berlaku bila? Di mahsyar. Banyak yang berlaku di mahsyar ni berupa balasan-balasan yang kita buat di dunia. Sesuai dengan hak kita buat di dunia tu berlaku di sana. Termasuklah hak ni. Jadi jangan kata bila kita semaya selesailah masalah. Bila kita semaya jemaah boleh pahala kau banyak. Betul tu betul. Tapi kena jaga. Kena jaga. Jangan sampai kita dapat dosa pula. Kita menerima ancaman pula. Inilah. Kita ada nota di sini 1423 ni dengan mengadakan tajuk bab ini. Imam Bukhari mahu menyatakan beberapa perkara berikut. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Ada beberapa perkara. Yang pertama, mengikut imam pada segala perbuatannya dalam solat berjamaah, sama ada ketika rukuk atau sujud dan lain-lain. Ni dia sebut rukuk dan sujud, lain-lain pun sama juga. Ketika bangun daripada, sebabnya tak nampak. Tak nampak tu kalau nak kira, maaf lah. Tak maaf. Hak nampak lagi lah. Hak nampak tu. Ni kita kata daripada antara dua sujud dan sujud tu nampak. Tapi kalau daripada sujud, sebab itu dia sebut angkat kepala. Sebab ketika tu tak nampak tu. Setengah tak nampak tu ancaman macam ni. Kalau nampak, lagilah kita kata. Maknanya kena beringat lah. Tak nampak pun kita bunyi kan. Tu imam tu kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan dia kata. Jadi biar pasti dia kata dulu. Jangan duduk cepat bangun. Sebelum ni kita sudah baca dah bab sebelum ni.
iaitu macam mana cara turun imam tu. Turun imam tu. Jadi kalau dia turun sujud, kena dia sujud rapat dulu ke, baru kita sujud ke lagu mana. Itu kita telah bincang dah sebelum ni. Tak perlu diulangi lagi. Orang panggil gapo kalau ikut lagu ni, kalau ikut lagu ni orang panggil gapo. Itu kita sudah bincang dah sebelum ni. Jadi hak ni nak cerita ke mana-mana pun kena ikut lah, sebagaimana perlu pada permulaannya. Jadi ikut tu pada permulaan perbuatan tu, perlu juga pada penghujungnya, pada ketika turun kepada sujud. Itu permulaan. Dah bangun daripada sujud, itu hujung dia. Ataupun turun kepada rokok, daripada rokok ke sujud, lepas tu bangun, itu hujung dia. Daripada rokok, lepas tu nak i'tidal, itu hujung dia. Jadi kena ikut tu permulaan dan hujung, bukan permulaan saja. Bangun itu pun kena ikut juga. Begitulah maksudnya. Hukum mengikut imam itu umum, merangkumi permulaannya dan penghujungnya. Jangan ingat mula-mula saja. Bangun tu tak apa, dimaafkan. Dulu daripada imam pun tak apa. Jangan begitu. Jangan begitu. Silap kata. Seseorang dikira menyalahi imam dan berdosa apabila mendahului imam ketika rukuk dan ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Itu hujungnya. Kedua-duanya sekali. Demikian juga dengan sujud dan lain-lain. Ia dikira menyalahi imam apabila sujud sebelumnya atau mengangkat kepala daripada sujud sebelumnya. Sama juga dengan bagi salam pun sama. Tu nampak dah, kita kata tak sebut dah nampak. Ni kira daripada tak nampak. Itu yang disebut. Sama juga. Lain-lain pun begitu juga. Takbiratul ihram kau tak boleh. Itu sampai tak sah dah. Sampai tak sah. Itu maksud dia. Dia nak ceritanya tak boleh. Bila kita berjamaah, kena ikut imam, perbuatan dia di permulaan dan di hujung dia. Kedua-duanya mengikut imam. Yang kedua, boleh jadi Imam Bukhari bermaksud menolak pendapat Ahlul Zahir yang mengatakan sembahyang orang yang mendahului imam pada perbuatannya terbatal. Yang ini tak sah. Alasan mereka ialah adanya ancaman yang teruk terhadap orang yang melakukan begitu. Boleh jadi juga Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak tolak pendapat tu. Ahlul Zahir. Ahlul Zahir ni puak-puak kita juga, orang Islam juga. Cuma dia banyak pakai zahir. Ahlul Zahir orang panggil. Atau mazhab zahiri. Mazhab zahiri. Pengikut dia tu orang panggil Ahlul Zahir. Jadi puak-puak Ahlul Zahir ni kata, kalau kita mendahului imam batal tu sembahyang. Satu pendapat Imam Ahmad pun ada juga begitu. Jadi sebagaimana kita dah cerita dah beberapa kali sebelum ni, bahawa dalam banyak-banyak mazhab ni, kalau hak 4 mazhab ni, hak paling dekat dengan Ahlul Zahir ialah Imam Ahmad, mazhab Ahmad. Itu paling dekat. Banyak perkara hak Ahlul Zahir kata begitu, dia pun begitu juga. Dia pun begitu juga. Tapi tidak semua pendapat lah. Dalam mazhab Ahmad tu pula banyak pula pendapat. Salah satunya kata terbatal. Boleh jadi Imam Bukhari nak tolak tu. Dia nak kata betul berdosa, memang haram, dosa besar, tapi tidaklah sampai batal. Tidaklah sampai batal. Tahu mana pula? Sebab dalam hadis ni tak ada sebut. Tak ada Nabi kata kena ulas semula sembahyang. Sepatutnya dia kena royak. Dia tak boleh tak royak. Kalau benda tu tak sah, tak sah ni sampai tak jadi ibadat tu. Tiba-tiba Nabi tak cerita. Tak boleh, tak kena lagu tu. Kita kena iktikad begitu. Kena, ni orang Islam kena percaya. Nabi ni bila cerita apa-apa yang tak ada susu, tak ada sembunyi. Ketika perlu, dia mesti cerita. Ikutlah orang berasa macam mana kau, tak kira. Dia mesti cerita. Dia tidak seperti kita, tunggulah sehari 2 lagi, seminggu lagi kau. Tidak gitu. Kena selalu. Sebab mana tahu takut mati sebelum tu. Dah semaya dah tak jadi, tak satu tak terima. Berat nyayang lagu tu. Seminggu semaya tak terima. Misalnya, seminggu sekali pun tak boleh. Mesti dia cerita. Dia tak ada sebut dalam hadis ni. Terbatal kau tak sah, kau Tuhan tak terima kau.
Ada. Tidak sampai gitu. Cuma dia ada hukuman. Ada hukuman. Menurut jumhur ulama. Jadi alasan mereka dia kata sebab teruk ni ada ancaman. Ancamannya kepala akan bertukar menjadi kepala himar. Kepala himar pun kita panggil juga kan? Keledai itu. Keledai itu. Akan bertukar jadi begitu. Itu ancaman yang teruk. Bila teruk, maknanya tidak saja ancaman itu nak ceritanya batal lah. Dia faham gitu. Puak-puak ahli zahir itu. Menurut jumhur ulama, perbuatan mendahului imam itu memanglah salah dan terlarang. Yang ni haram lah. Haram. Buat gitu tu haram. Tetapi tidaklah ia sampai membatalkan sembahyangnya. Tak adalah sampai batal sembahyang. Banyak perkara yang haram kita buat dalam sembahyang, tapi sembahyang sah lagi. Sembahyang sah lagi. Misalnya kita pakai kain hak kita curi. Kita pakai kain hak kita curi buat sembahyang. Sah sembahyang. Tapi kita berdosa. Berdosa. Kalau pakai biasa berdosa. Pakai buat sembahyang pula, lagi berdosa. Lepas tu kita kata kita menunaikan tak, ahli zahir kata tak sah tu. Tak sah. Tak boleh tu sembahyang. Tak sah sembahyang. Tapi jumhur ulama kata sah. Cumanya berdosa lah, berdosa tu. Pandangan Bukhari dalam masalah ini sama seperti pandangan jumhur ulama. Jadi Imam Bukhari kita kena tahu dalam masalah ni dia tak serupa. Masalah lain serupa dengan jumhur ulama. Dalam masalah lain tak serupa pula. Dia termasuk dalam minoriti pula. Setengah-setengah ulama dia majoriti. Dia masuk dalam majoriti. Dia tak serupa. Kerana itulah beliau tidak menyebut perkataan batal atau terbatal dalam tajuk. Dia tak sebut. Dia sebut dosa, dia sebut. Padahal dosa tak ada. Tak ada juga dalam hadis tu, tak ada. Ancaman saja ada. Dosa, perkataan dosa tu tak ada. Macam mana dia boleh simpulkan dosa daripada hadis tu? Dan dia tidak boleh simpulkan batal atau terbatal kalau memang terbatal. Imam Bukhari akan buat gitu. Itu cara dia. Kalau memang bagi dia terbatal, dia akan sebut lalu dalam tajuk. Walaupun dalam hadis tak ada. Dia tak sebut. Maknanya bagi dia, dia faham daripada hadis itu tak terbatal. Tak terbatal. Di dalam hadis yang mengandungi ancaman terhadap orang yang melakukan begitu juga tidak tersebut perihal terbatal sembahyangnya. Tak ada sebut. Ada sebut. Hanya sebut akan jadi begitu. Ancaman. 3. Pelaku sesuatu yang ada ancaman beratnya di dalam nas, baik di dunia maupun di akhirat, adalah seorang pendosa tanpa khilaf di kalangan ulama. Ini tak ada khilaf. Kalau kita buat apa-apa yang ada ancamannya, sama ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Hadis yang sahih, hadis yang sahih. Kalau hadis dhaif tak. Hadis dhaif tak boleh pakai, terutamanya dhaif sangat. Tak boleh. Apa lagi kalau maudhu'? Maudhu' lagi tak boleh. Yang ni kalau ada tu, sama ada di dunia ataupun di akhirat ancaman itu, itu tanda orang tu, orang yang buat begitu dosa. Dosa besar. Macam kita kata tadi lah, kita nak tahu mana dosa besar atau dosa kecil. Setengah orang dia kata dosa ni besar belaka. Dalam Quran sendiri sebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kaba'ir itu dosa besar. Dosa kecil pun ada juga sebut. Dalam hadis itu lagilah ada, Jadi tak boleh kata dosa ni tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, dosa besar berlaku atau dosa kecil berlaku. Tak boleh. Tidak, dia memang ada. Memang ada pembagian tu. Baiklah kita tengok hadis ni. Ama yakhsha ahadukum. Ni perawi ni Abu Hurairah. Ama yakhsha ahadukum. Ni bahasa dia tidak serupa bahasa percakapan biasa. Kalau kita tengok ni kan, tidakkah seseorang daripada kamu takut? Atau apakah seseorang daripada kamu tidak takut? Lebih kurang tu apa makna atau pula ni? Kita kata ni kita biasakan diri dengan bahasa hadis. Bukan bahasa hadis hak Nabi hak asal, tidak. Bahasa riwayat. Apabila seseorang perawi itu meriwayatkan kepada orang lain selepas dia ada berlaku benda-benda begitu, hak mana dia tidak yakin
dia tidak berasa pasti, tidak ingat molek, dia akan guna atau. Itu cara dia. Atau tu orang panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil au lisyak, syakur rawi, syak perawi. Perawi itu ragu, tak berapa yakin. Jadi kalau dia yakin, misalnya dia kata, tidakkah seseorang daripada kamu takut? Padahal serupa je. Apakah seseorang? Apakah adakah? Lebih kurang je. Tapi kalau nampak macam yakin sangat kita, ikut mana-mana pun lafaz lain tu, kataan lain. Ikut mana-mana pun. Jangan terlalu yakin sangat. Jangan terlalu yakin. Dan tak apa, tak jadi masalah. Jangan pula kita kata kalau kita atau-atau gitu, orang nampak kita ni tak berapa yakin, ingatan kita tak berapa bagus, nanti orang kata dhaif pula riwayat kita. Jangan fikir gitu. Itu amanah ilmu orang panggil. Kalau dalam bab hadis ni common lah gitu. Sebab tu kita jangan berasa pelik. Dah kata apa ni, perawi ni, kalau Imam Bukhari pilih perawi yang baik-baik, kuat ingatan dia. Syarat hadis sahih ni dia kena perawi tu dhabit. Dhabit mana ingat molek lah. Kalau cantik molek lah. Macam mana pula ragu pula ni? Kena ingat tu. Jangan keliru. Ramai orang kalau tak ngaji dia jadi keliru situ. Benda-benda gitulah menyebabkan dia ragu terhadap hadis. Mula-mula sikit-sikit, lama-lama jadi anti hadis. Sampai ke situ bahayalah. Jangan sampai gitu. Sebab apa? Sebabnya dia orang yang kuat macam mana pun ingatan dia. Kita kata hafal Quran lah. Quran ni orang ulang tiap hari. Orang yang menghafal Quran dia ulang tiap hari. Setara tu pun ada terlupa. Apatah lagi hadis. Jadi jangan kita ingat bila kata hafiz apa lagu tu? Terlupa. Jangan, sebab terlupa ni sifat manusia. Tidaklah kata jadi perawi Sahih Bukhari dia tidak manusia dah. Dah. Usaha dia, Nabi sendiri terlupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlupa, dalam Quran sendiri sebut. Nak ceritanya manusia ni dia ada sifat tu. Bukanlah bila kata hafiz, bila kata hujjah, bila kata imam, dia tak ada salah, tak ada terlupa. Ada. Tak kena tu lagu tu. Terlupa tu boleh ada. Ni semua ni nak menggambarkan hal tu lah. Tidakkah seseorang daripada kamu takut? Atau ni nak menyatakan syak perawi. Siapa perawi tu? Itu satu hal pula nak menentukan. Sebab perawi ni Hajjaj bin Hal pun ia juga. Syu'bah pun ia juga. Muhammad bin Ziyad pun ia juga. Abu Hurairah pun ia juga. Semua perawi tu. Jadi kalau Abu Hurairah tu hafiz tu, doa Nabi tu, dapat doa Nabi tu, kuat ingatan, lagu tu pun tak mungkin ke Abu Hurairah ni riwayat atau begini. Ada dia riwayat. Bahkan setengah-setengah ulama dia kata sini Abu Hurairah yang syak. Abu Hurairah ya, bukan perawi di bawah dia. Jadi kalau Abu Hurairah yang macam tu pun boleh berlaku, yang di bawah dia lagi lah. Jangan kita ingat perawi-perawi ni dia ingat, betul-betul ingat, yakin. Dia sebut atau menyatakan syak dia, lagi kita kena hormat dia. Sebab kalau hadis-hadis yang tidak sahih dia kurang ada tu yakin benar. Padahal dia tu siapa, orang tahu dia tu siapa. Orang tahu yang ni walaupun dia atau kita, orang tahu dia ni hebat ni, imam ni. Tapi apa dia bercakap macam tu, macam tak yakin. Itu cara dia, amanah dia tu. Dia tidak takut orang tuduh apa-apa dia tak kuat ingatan kata. Fikir sendirilah, timbang sendirilah. Tu. Jangan pula macam kita lah. Kalau boleh jawab belakang tu alim tu boleh. Tak mesti. Kadang-kadang alim pun nanti dulu dia. Tengok semula. Kita tengok dulu. Jangan kata dia, besok ni lagi. Ni boleh jawab belakang. Jawab belakang ni ada macam-macam. Jawab belakang ni macam-macam. Sebab manusia ni tidak tahu belakang. Hebat macam mana pun ada benda dia tidak tahu. Jadi kalau dia kata ini saya tak pasti, jangan tu kata alim gapo lagu tu. Baik dia tu
Semua jawab, boleh berjawab aku dah. Jangan gitu. Tak kena tu lah betul tu. Situ boleh penyakit kita. 1424. Di sini sebelum perkataan la pada au la yakhsha. Ni kalau kita nak main cara halus sikit lah. Cara halus sikit. Ni kan? Cuba tengok ni. Ama yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum. Ni la yakhsha ahadukum. Sebelum la ni tak ada alif. Tak ada gini. Gitu. Ala yakhsha au ala yakhsha ahadukum. Tak ada. La, tu tak ada. Tu makna dia adakah? Apakah? Gini ada, gininya. Kita nak bincang tu lah. Sebelum perkataan la pada au la yakhsha terdapat hamzah istifham. Tu tu hamzah istifham yang memberi makna adakah atau apakah, yang ditakdirkan. Sebab di sini dalam riwayat ni tak ada. Dah tak ada, kena orang panggil takdirkan. Kita andaikan ada, kita kira ada lah. Itu makna takdir tu. Kita kira ada lah. Misalnya kata orang tanya kita lah, bahasa dia tanya terlengkap, awak hendak ke mana? Awak hendak ke mana? Ke pasar. Ke pasar. Jawapan, kita takdir lah, saya hendak ke pasar, sesuai dengan pertanyaan itu. Tapi tak sebut lah tu. Hak tak sebut tu kita kena kira sendiri lah. Begitu. Kena kira sendiri lah. Sama juga sini. Kena kira. Asalnya ialah au ala yakhsha, macam saya tulis tadi. Nampak tak kan? Tadi tulis kan? Au ala yakhsha. Perkataan au sebelumnya adalah untuk menyatakan syak perawi. Jadi atau ni kalau kita bahasa Melayu tak terfikir tu, memberi makna syak perawi pula. Atau di bahasa Melayu pilihan lah, ambillah yang ini atau yang ini. Takhir. Itu dalam bahasa Arab dia panggil takhir. Makna au itu, atau itu, pilih. Bagi pilihan. Hak ni atau hak ni. Ambillah yang ini atau yang ini. Maknanya tidak suruh ambil kedua. Ambil salah satu. Gitu. Jadi atau sentiasa ke dengan makna begitu? Tidak. Di sini dengan makna syak perawi. Atau tu. Dalam hadis banyaklah guna jumpa syak perawi. Sama ada perawi di atasnya telah berkata ama yakhsha, itu makna dia. Atau ala yakhsha, salah satu je dia kata. Perawi di atas dia, bukan kata kedua. Bukan kata kedua. Dia nak perawi di atas sama ada kata begini atau kata begini. Itu saya tak berapa ingat molek. Tapi salah satu daripada dua tu lah. Padahal kalau dia kata satu, dia pilih satu saja. Siapa nak kata gapo? Orang tak tahu pun mungkin dengan begitu, kuat ingatan ni. Tak ada syak-syak. Mungkin gitu. Tapi perawi ni amanah. Itulah orang panggil amanah ilmu. Amanah ilmu ni royak. Walaupun nampak kita kurang. Nampak kurang. Tetapi kena cerita. Hak sebenarnya aku tak berapa ingat. Lebih kurang gini. Kalau tidak ni. Tapi itulah salah satu. Bukan kata kedua ni. Dalam hadis tu nampak ada dua kan? Bukan. Salah satu saja. Maksudnya sama sahaja. Kalau tengok pada maksud sama. Berdasarkan riwayat Al-Kushmayhani pula, ia tertulis begini. Kalau riwayat Kushmayhani ni perbezaan nuskhah. Nuskhah dalam Sahih Bukhari ni ada perbezaan nuskhah. Ni nuskhah ni beza-beza pula. Dia sebut awala yakhsha. Begitu. Bukan au. Au tu waw tu mati tak. Waw tu hidup. Awala yakhsha. Gitu. Di dalam kitab-kitab hadis, lafaz riwayat ini berbeza-beza. Itu nak ceritanya. Jadi kalau kita jumpa berbeza-beza, apa dalam riwayat Nasa'i lagu ni, dalam riwayat ni lagu ni, riwayat Bukhari lagu ni, tak sebelik lah. Antara kitab hak comel, saya nak tunjuk dah sikit
Kita tunjuk antara kita awak comel lah. Ni babu ithmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Cuba tengok. Cuba tengok sini. Au ala yakhsha ahadukum. Ama yakhsha ahadukum. Au ala yakhsha. Dia ada alif pada sini. Lepas tu dia tulis nun. Nun nombor 5. Nun nombor 5 ni isyarat nun tu maksudnya nuskhah. Nuskhah ni versi lah. Versi lain nombor 5 cuba kita tengok sini. Ni nombor ni. Ni nombor 5. Ala yakhsha walil kushmayhani awala yakhsha. Dia sebut gini lafaz dia. Dalam nuskhah ni kushmayhani itu pengarang nuskhah tertentu, versi tertentu. Kitab Sahih Bukhari ni. Dia sebut awala yakhsha. Jadi semua ni nombor-nombor ni nak isyarat pada tu lah. Nampak kan? Itu kelebihan kita Zabellan ni mengaji boleh tengok sini. Boleh tengok kitab tu. Ni kitab ni comel. Ni cetakan di Pakistan. Kalau kita buat ngaji dulu ni lagu ni. Jadi senang ada selalu berlaku. Dia royak beza tu. Jadi perkataan berbeza-beza. Okay. Menurut riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah, lafaznya ialah amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu. Begitu. Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu. Tak takutkah orang yang mengangkat kepalanya? Alladhi ni. Disebut gitu. Menurut riwayat An-Nasai, ala yakhsha. Mana tak ada syak perawi, tak ada syak. Atau tu tak ada. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, daripada riwayat Syu'bah, ialah ama yakhsha au ala yakhsha. Kalau saluran riwayat Bukhari dan Abu Daud daripada Syu'bah, gini. Dengan syak perawi. Ada syak perawi itu. Pada pendapat Al-Kirmani, Kirmani ni salah seorang pensyarah Sahih Bukhari yang besar lah, hebat. Dia dulu lagi daripada Hafiz Ibn Hajar Al-Aini ni, dia tulis dah syarah Bukhari. Kalau nak tengok kitab dia ni, boleh tunjuk. Mana Kirmani? Syarah Kirmani. Ni saya hak suku ni hak tidak lengkap ni, sebab kita nak guna, nak guna lah. Ni syarah Kirmani. Sahih Bukhari bi syarhil Kirmani. Banyak jilid ni. Ni syarah Kirmani ni. Pada pendapat Al-Kirmani, perawi yang syak di sini. Perawi ni kan tadi saya sebutkan berapa orang. Siapa yang syak di sini sebenarnya? Bagi dia ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri. Hak mula-mula terima hadis ni daripada Nabi. Itu yang syak. Lepas tu kita kata, macam mana Abu Hurairah pula boleh syak dah? Orang lain tu tidaklah setara dia, sahibat dia, bahkan dia dapat doa Nabi pula. Dapat doa Nabi. Bahagia ingatan ni. Kira-kira je tak terlupa lah. Bukan gitu. Kena seperti kita rakyat tadi lah. Jangan faham gitu. Dia kata Abu Hurairah syak ni, perawi ni. Dan tak usah berasa pelik lah. Hafiz macam Abu Hurairah tu pun terlupa. Boleh berlaku. Apatah lagi kita kata orang lain. Janganlah dengan sebab ada dia terlupa ketika kita tak mahu dah buih. Kata dia tu Hafiz apa lagu tu dah. Terlupa. Kita pernah dengar dia terlupa sekali. Lagu tu tak ada Hafiz dalam dunia. Quran tu orang terlupa. Padahal ada ulang dan hari. Ma atau la yang terletak selepas hamzah istifham itu nafiyah. Ini sajalah ni. Untuk hak ngaji, hak tak ngaji tak ada makna ni. Yang memberi arti tidak. Tidak. Itu ya. Istifham di sini pula dipakai dengan arti celaan dan bantahan. Mana istifham taubihi, ingkari. Tidakkah patut berasa takut? Tidakkah takut? Jawabnya sepatutnya kena takut lah. Pasti tak takut. Teruk lah. Tak takut lah. Itu maksudnya. Itu makna taubihi. Demikian tersebut di dalam Umdatul Qari. Umdatul Qari ni. Kalau kita nak tunjuk kitab hari ni, tunjuk sikit dah. Ni kitab Umdatul Qari. Ni saya ambil ni hak guna saja. Banyak ni, 20 jilid ni. Ni hak guna. Di dalam Umdatul Qari. Seperti biasalah, nota-nota ni saya tak bubuh sepenuhnya lagi rujukan.
Kalau nak tengok rujukan hak penuh, hak tu dah dah ni depan. Dalam ni memang lengkap lah. Setiap bahagian tu saya bagi rujukan. Bagi rujukan. Mana dengan jilid berapa, muka surat berapa ada. Boleh tengok. Sebab apa? Hak ni cara begini ni sebenarnya cara moden, cara zaman dulu tidak gitu. Pengarang-pengarang dulu tak nak bagi rujukan gitu. Dia royak ada dalam tu. Cari tak jumpa, cakap cari dah. Habis masa pula situ, gitu dah. Jadi cara moden ni banyak kelebihan dia juga. Senang mudah lah. Jumpa selalu. Tak ada keliru. Jumpa selalu tengok. Lepas tu apa faedahnya? Faedahnya memuaskan. Pembaca tu mana pandai juga. Jadi betul. Memang. Ataupun boleh kita cek. Takut-takut dia salah faham kot. Itu faedahnya. Jadi orang zaman dulu tidak gitu. Imam Bukhari sendiri dia royak gini-gini. Lepas tu dia tak sebut kitab. Bila kita cek kitab dia lain. Ada beza. Jadi seseorang ni dia cerita berdasarkan ingatan dia, mafhum dia, bukan lafaz sebenar. Sebab itu penting dengan cara moden ni ada kelebihan dia. Kita boleh tahu bahawa tempat asal tu bukan begitu lafaznya. Cuma itu mafhum sahaja. Dan boleh ke buat hari? Boleh. Tidak salah. Boleh. Jadi cara nukil tu macam-macam. Ada nukil, betul-betul nukil. Lafaz dia sama betul-betul. Ada macam tu. Ada nukil itu mafhum saja. Nukil mafhum saja. Ada nukil tu ringkasan kepada waktu. Macam-macam cara nukil. Sebelum Imam di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah daripada riwayat Hammad bin Zaid daripada Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad terdapat tambahan fi salatihi dalam sembahyangnya. Ni kalau kita tengok sini, cuba perhati sini. Ni hadis ni Imam Bukhari ambil ni, ada juga Muhammad bin Ziyad ni. Dalam saluran riwayat Bukhari, Muhammad bin Ziyad ni ada. Tetapi di bawah dia tu orang lain. Di bawah dia tu Hajjaj bin Minhal. Dia ambil daripada Syu'bah. Baik, kalau kita tengok apa nama ni dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah daripada Hammad bin Zaid daripada Muhammad bin Ziyad, bukan melalui saluran riwayat Syu'bah orang panggil, tetapi melalui saluran riwayat Hammad bin Zaid. Daripada Muhammad bin Ziyad dia ada tambahan fi salatihi. Tidak takut kau orang yang bersembahyang tu mendahului imam dia dalam sembahyang dia. Bukan mendahului imam dia bawa kereta lepas pada tu, lepas pada sembahyang tu nyelitah tu imam dia, tak apa tu. Tu faedahnya tu. Tak apa. Ada hak ni benda-benda gini kan? Hak tak boleh mendahului imam ni dalam sembahyang tu. Tu faedahnya. Sebab tu hadis ni kita tengok berlaku. Sebab tu mungkin orang kata, apa perlu royak riwayat Ibnu Khuzaimah pulaknya? Kan kita duduk ngaji Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sajalah. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Sebab hadis itu dia saling menguatkan, saling menjelaskan satu sama lain. Sebab itu bila kita tengok hadis tentang sesuatu perkara, kena tengok sini kena tengok. Banyak kena tengok. Sebab apa? Bila kita tengok, kita akan jadi jelas. Hak Nabi tak bui mendahului imam tu dalam sembahyang. Di dalam riwayat Abu Daud daripada Hafs bin Umar pula tersebut begini: alladhi yarfa'u ra'sahu wal imamu sajidun. Mana orang yang mengangkat kepalanya ketika imam masih sujud. Dia sebut jelas gitu. Mengangkat kepala ni sebelum imam mengangkat kepala daripada mana? Daripada sujud. Bukan daripada rukuk, daripada sujud. Walaupun hadis tu sebut daripada sujud, daripada rukuk pun sama lah juga. Sebabnya berpindah daripada rukun ke rukun lain juga. Tu je maksudnya. Walaupun tak ada sebut. Tetapi kalau nak kira hak sebut sebenarnya hak sebut. Mengangkat kepala daripada perbuatan mana? Daripada rukuk ke sujud? Jawabnya sujud. Berdasarkan riwayat mana? Ni. Berdasarkan riwayat Abu Daud. Daripada Hafs bin Umar. Tapi ni betul lah kita cerita lah. Ini kerja orang ngaji lah. Orang ngaji nak halus, secara halus begitulah. Kalau orang biasa ni tak perlu buat pening kepala je dah. Tapi kepada orang ngaji dia nak benda tu.
Hak sebenarnya adakah dalam hadis mana-mana, riwayat mana-mana sebut mengangkat kepala tu daripada rokok ke daripada sujud? Adakah sebut? Banyaknya mengangkat kepala sebelum imamnya gitu ya. Takut-takut kita nak tahu dengan lebih tepat. Hak disebut dalam hadis, iaitu mengangkat kepala ketika imam masih sujud. Itu ada sebut. Lepas tu ni, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Atau ni pun syak perawi juga. Apa tadi? Atau bukan kata kedua-duanya. Bukan hak Nabi kata ni semua sekali ni. Semua sekali. Bukan. Dia katanya sama ada yang ni atau yang ni. Hak Nabi kata. Cuma perawi tu dia syak. Nabi kata tu lafaz gini ke gini. Pada dia tidak bercanggah. Tidak bercanggah. Akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Tu lah ya sebenarnya. Kalau kata gitu pun bila kepala tu kepala keledai, maknanya rupa lain lah. Rupa keledai, rupa. Rupa keledai tu nampak di mana? Di kepala, bukan di tubuh dia, di kepala. Tubuh tu tubuh orang. Itu yang peliknya. Jadi nak tahu di mahsyar besok, kita nampak lah. Apa ni orang ni lagu ni? Macam mimpi lah kita kata. Tidak mimpi dah sungguh. Kepala keledai, tubuh orang. Dia jadi gitu. Rupa keledai, tapi tubuh orang. Ada yang orang berjalan molek, kaki bawah lah seperti biasa lah berjalan. Dia duduk, kaki lah kata. Tangan duduk bawah, berjalan dengan tangan. Kan susah. Ada juga. Ada juga orang mati syahid kan. Kalau dalam hadis semua sebut ni, bila ni mahsyar besok, tubik darah, bersembur-sembur, merah, darah, tubik. Macam darah lah tu. Darah. Tapi baunya macam kasturi. Boleh tengok belakang. Ada yang macam-macam lah. Waktu saya tunjuk pada ketika tu. Orang mati syahid tu lah. Darah ke tubik bersembur-sembur. Dia nampak bersembur-sembur gitu. Warna dia tu, tapi dia kasturi. Dia tak sakit dah pada masa tu. Cuma jadi tanda kepada orang lain. Ni puak-puak mana pula? Ni lagu ni, ni lagu ni. Ada juga yang jalan kepala ke bawah, lepas tu di punggung dia tu dipacak bendera. Bendera kan dia pacak di punggung tu. Bendera apa dia? Bendera derhaka. Derhaka. Dia bai'ah dah, taat setia dah kepada pemimpin. Lepas tu berlaku curang pula, memberontak pula terhadapnya. Itu akibatnya. Mana berlaku? Di mahsyar. Sebab tu tak dimain-main. Semua ada akibat dia, hukuman dia. Dan ini akan nampak di mahsyar. Baik. 1, 4, 2, 6. Menurut riwayat Ar-Rabi' bin Muslim di dalam Sahih Muslim, lafaznya adalah seperti berikut. Ayyaj'alallahu wajhahu wajha himarin. Allah akan menjadikan mukanya seperti muka keledai. Tadi kepalanya. Atau rupanya. Ni muka. Ada juga lagu tu. Lepas tu kita kata, apa gini beza? Boleh jadi, ada berlakon. Ada orang setara tu je nampak kepala, sebutir kepala tu. Sekali dengan muka apa lah. Ada muka saja. Nampak macam himar. Jadi ada macam-macam. Kalau kita terima semua, dan tidak salah kalau kata kepala, dalam kepala tu ada muka kan. Dan situ juga rupanya. Jadi tak ada salah, boleh terima semua. Riwayat mana-mana pun. Jadi dia tidak bercanggah hakikatnya. Pada hakikatnya tidak bercanggah. Di sini juga terdapat perbezaan pada beberapa lafaznya. Bagaimanapun semuanya boleh diterima, kerana tidak ada percanggahan sebenarnya di antara riwayat-riwayat itu. Sebab bila kata kepala, muka dia kepala. Dan kita nampak rupa dia tu di situlah, rupa himar tu. Bukan di lain, di situ. Para ulama berbeza pendapat tentang perubahan rupa manusia. Baiklah,
Lepas tu kita dapat apa gitu pula, jadi kepala hema tu. Jadi Tuhan buat ni al-jaza' min jinsil amal. Pembalasan Allah sesuai dengan jenis amalan yang manusia buat. Sesuai dengan itu. Jadi kalau dia semayang mendahului imam ni terlalu bodoh, dia tidak layak memiliki kepala manusia. Sepatutnya kira-kiranya dah sabarnya kepala hemar. Dah tahu dah kita nak ikut imam kan, apa mendahului dia pula kan? Ikutlah. Kata nak ikut, apa tak ikut pula, langgar pula. Ini tak layak mempunyai kepala. Sebenarnya ni nak ajar disiplin kita dalam hidup. Bila kita patuh, ya patuh betul-betul. Begitu, jangan main-main. Kita juga yang lantik dia, lepas tu kita juga yang langgar. Apa maknanya? Itu balasan dia. Nampak dalam semaya saja zahir itu sebenarnya contoh dalam kehidupan seluruhnya. Begitu juga sepatutnya. Begitu juga. Para ulama berbeza pendapat tentang perubahan rupa manusia kepada rupa binatang tertentu yang jelek dan hodoh yang tersebut sebagai ancaman di dalam hadis ini. Adakah ia harus dipakai dengan arti sebenarnya, yakni arti hakikatnya, atau dengan arti majaz, kiasan semata-mata? Jadi Allah akan menjadikan itu maksudnya jadi sungguh ke? Atau bahasa kiasan, bodoh sepuluh hima kita kata dah. Mana bukan jadi hima betul. Tapi itu kiasan. Adakah begitu atau memang jadi hima sungguh? Di bawah ini dikemukakan 4 pandangan para ulama mengenainya. 1. Masakh, iaitu perubahan rupa manusia kepada rupa binatang yang hodoh hanya telah berlaku kepada umat-umat terdahulu sahaja. Ia tidak berlaku lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukuman terhadap manusia kerana melakukan maksiat-maksiat tertentu dengan menukar rupanya kepada rupa binatang itu sudah tiada lagi dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran kan ada sebutkan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Tuhan kata kepada Bani Israel yang melanggar perintah tu. Perintah Allah tu. Jadi kera sungguh. Jadi ini cerita dunia, dalam dunia ni kau cerita mana ni? Kalau cerita dalam dunia pasal masakh ni, ramailah ulama mengatakan ini kepada umat Nabi Muhammad tak berlaku. Dia berlaku dulu, ada berlaku. Itu satu pendapat. Yang kedua, masakh atau perubahan rupa manusia kepada rupa binatang yang hina seperti babi, kera dan sebagainya sebagai hukuman kerana pelanggaran hukum-hukum Allah yang tertentu memang tiada lagi dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai hukuman umum yang melibatkan semua umat, tu yang tak adanya. Umum semua habis jadi babi belaka, jadi kera belaka. Lagu tu tak ada. Adapun sebagai hukuman terhadap orang-orang tertentu atau segelintir manusia pada tempat-tempat atau masa-masa tertentu secara terpisah dan berasingan, itu masih lagi ada di kalangan umat Muhammad. Ini pendapat yang kedua. Saya kena ni. Kena ni. Memang ada sungguh. Jadi kadang-kadang tidak sabit kita mendahului imam. Kena beringatlah ni, kena beringat. Orang-orang tua kita pun pesan sangat. Mana-mana ada anak cucu, ada menantu, berapa tu kena pesan. Masa mengandung tu. Kadang-kadang buat apa-apa dia jadi gitu kan. Allah, minta jauh lah belakang kan. Sebab apa? Sebab masa tu kena dekat benar dengan Allah, harapkan rahmat Allah. Makhluk Allah semua ni, kejadian Allah ni, kejadian dia belaka, dia belaka, nak hidup belaka. Tiba-tiba kita pasal gapo-gapo, kakak kan duduk, nyetok situ dah. Anak tu lahir jadi menyetok. Ataupun dia buat kadang-kadang wajahnya kepada binatang-binatang tertentu, anak tu jadi rupa binatang. Ada berlaku. Dan banyak benda ni, benda sungguh berlaku.
Ada orang semasa mengandung tu, kena beringat benar lah, terutama ibu tu sendiri atau ayah dia tu. Ni bukan khurafat ni. Dia benda berdasarkan pengalaman, pengamatan manusia. Dan sesuai dengan hadis-hadis pun ada juga menunjukkan begitu. Menunjukkan begitu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Salah seorang yang saya kenal lah, tak perlu sebut nama dia. Dia kepek sebelah dia, dada dia. Tetek ni masuk dalam. Ni timbul. Ni biasalah kan, dua-dua timbul kan. Ni dia kepek. Dia cerita. Dia cerita tu, dia pula cerita. Ayah dia cerita. Semasa mengandung dia pekong, baling ayam. Jadi kepek ayam. Dada dia. Kepek terus ke atau kepek sementara ke, wallahualam, tak tahu dia cerita. Tapi kepek lah. Lepas tu begitu. Itu cerita dia sendiri. Lepas tu. Dah banyak lah kita dengar cerita-cerita seumpama ini. Jadi itu pun termasuk dalam masakh juga, tapi tidak masakh yang lengkap. Lengkap tidak. Kalau masakh yang lengkap ni jadi bertukar sungguh lah. Itu boleh berlaku dengan kehendak Allah SWT, boleh berlaku. Tetapi tidak umum. Tidak umum. Umum tu umat dulu ada. Umat kemudian, umat kita Nabi Muhammad ni tak ada macam tu. Yang ketiga, perubahan daripada rupa manusia kepada rupa keledai yang tersebut di dalam hadis ini hanyalah sebuah kinayah atau kiasan kepada kebodohan dan kebebalan. Orang-orang yang mendahului imam dalam solat begitu bodoh dan bebal sehingga mereka tidak layak berkepala manusia. Mereka hanya layak berkepala keledai yang terkenal bodoh itu. Jika dikehendaki Allah, mereka sendiri atau keturunannya mungkin dijadikan betul-betul bodoh dan bebal. Ni takut tu. Jadi ada ulama berpendapat begitu. Ini kiasan. Ini maksudnya dalam dunia, bukan cerita akhirat. Jadi ancaman ini ancaman dalam dunia. Jadi tak kira lah ancaman dalam dunia kau di mana-mana kau. Itu kita dah tahu dah. Dosa-dosa buat lagu tu. Mendahului imam ni berdosa. Tetapi benda ni berlaku di mana? Masih lagi khilaf. Ada yang kata dalam dunia, berlakunya lagu mana? Jadi bodoh sungguh. Lepas tu kita kata tak bodoh-bodoh pun. Anak cucu dia boleh jadi. Jadi kena beringatlah. Kita orang beriman ni kena beringat benda-benda begini. Takut-takut jadi gitu. Takut-takut jadi gitu. Yang keempat, apa yang tersebut di dalam hadis ini ialah ancaman terhadap orang-orang yang mendahului imam dalam salat. Ia akan menjadi kenyataan di mahsyar nanti. Allah akan menjadikan tubuhnya tetap berupa tubuh manusia, tetapi kepalanya akan bertukar menjadi kepala keledai di akhirat kelak. Akan menjadi kepala keledai di akhirat kelak. Ini maknanya benda ni akan berlaku di mahsyar, bukan dalam dunia, bukan cerita dunia. Jadi dalam dunia tak ada berlaku, tak ada nyata, bebal bodoh tak ada berlaku, tak jadi masalah. Sebab ini cerita di mahsyar. Dan biasanya dalam hadis, kalau cerita-cerita begini, dia sebenarnya yang akan berlaku di mahsyar. Kalau balasan macam ni, lebih sesuai di mahsyar. Ini ada ulama yang berpendapat begitu. Ada juga, tapi saya tak masuk di sini. Mungkin ada di antara peserta kita ataupun yang tak ada hari ini pernah dengar saya cerita. Saya cerita, bila sampai cerita hadis ni, saya ada satu cerita. Cerita tu disebut oleh guru saya juga. Dan saya cek memang ada pun dalam kitab. Tapi Pak, kenapa saya tak masuk di sini? Saya tak masuk sebab tak pasti. Tak pasti. Iaitu ada seorang syekh hadis katanya. Dia macam mencabar lah. Dia tak berapa yakin. Dan macam mana ni? Macam lucu lah. Macam lucu lah. Dia pun buat macam tu. Berlaku kepada dia. Muka dia tu jadi seperti hemar. Dalam dunia. Berlaku. Benda ni disebutkan oleh Mullah Aliul Qari dalam Mirqat, syarah Mishkat dia. Dan beberapa kitab lagi disebut. Tetapi siapa namanya dengan tepat, di mana, tidak disebut. Jadi saya rasa ragu benda tu.
Sebab tu saya tidak masuk. Jadi katanya Tok Guru tadi bila dia mengajar dia balik tabir, dah selalu dia tudung muka dia, nampak mata. Nampak mata saja. Jadi orang tanya lah anak-anak murid ni, lama-lama tanya, heran juga apa. Dia pun buka hemar. Sebab apa? Dia cerita lah tadi lah, sebab tu lah. Maknanya jangan main-main. Jangan main-main. Tapi saya tidak pasti. Saya rasa tak puas hati. Walaupun ada dalam kitab, ada sebut saya tak masuk. Saya tak masuk di sini. Saya pun tengok beberapa orang ulama yang agak cermat. Dia pun bersikap begitu. Saya nak tunjuk. Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban. Tapi tidak dalam bahasa Melayu lah. Dia sebut di dalam Hasyiah Mishkat ada sebut. Seorang muhaddis begini-begini macam saya sebut tadi lah. Dia dengan sengaja mendahului imam dia. Jadi saya ingat kepala dia tu, muka dia jadi keledai. Lepas tu dia pakai tudung semua lah. Pakai tudung macam saya sebut tadi lah. Dia sebut di sini ye bil safha ka qissah. Maknanya ini cerita tak tahu pada ekor ni. Tak tahu pada ekor. Mungkin pelajar akan bertanya, tak boleh berlaku ke? Tak mungkin ke berlaku gitu? Ya mungkin, kata dia. Beribu kali mungkin boleh, kata dia. Tetapi apa dalilnya? Apa dalilnya? Ni seorang ulama yang sungguh cermat. Dia ni Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban. Baru meninggal. Dia kata boleh berlaku. Kuasa Allah boleh, tapi kita nak kata tu biar bukti, biar kemah. Jadi sebab saya pun tak sebab itulah saya pun tak masuk cerita tu. Ada lah cerita dalam kitab ada, tapi tidak semesti ada dalam kitab. Kita nak bui belakang, tengok dulu. Tengok dulu. Dari segi boleh berlaku tu boleh. Kalau lah benda ni betul-betul berlaku, kata dia, mestilah dinukilkan secara tawatur. Mesti ramai yang cerita. Benda ni orang tahu ramai. Tak tersembunyi. Terutama kalau dia tu seorang tu guru besar. Macam tu. Mestilah. Dan mesti ada tersebut di dalam kitab-kitab sejarah. Dan ada tersebut juga di dalam kitab Asma'ur Rijal. Tetapi semua ini tidak ada. Inilah kata cerita tak tahu pada ekor ni. Dia kata faedah. Orang ramai ni kadang-kadang, termasuklah ustaz-ustaz juga, orang-orang yang mengajar, selalu benda-benda gini kan suka. Benda-benda gini dibawa. Benda-benda yang mentah begini. Benda-benda yang mentah begini dihidangkan. Ini dia sebutnya. Dan dia anggap ini keramat lah macam-macam. Padahal itu tak ada kena-mengena, kata dia. Tak boleh macam tu. Perlu ada dalil. Lepas tu dia sebutlah ni sifat orang hamba-hamba mukmin wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna tu kan. Kalau benda-benda ni mari dia buat macam mana? Dia buat tuli, kata dia. Jadi orang cerita kita buat tuli, jangan dengar, jangan masuk dalam kepala, jangan masuk dalam hati, percaya selalu, jangan macam tu. Dengar pula sebagai dengar orang tuli, kata dia. Itu sepatutnya sikap kita. Guna akal. Jangan tak guna akal. Benda-benda yang mentah macam ni, yang mengaruh, tak masuk akal, jangan diterima. Dan banyak lagi cerita-cerita awliya, wali-wali tu. Jangan pejam mata terima. Jangan terima dengan pejam mata. Atas alasan dia boleh jadi keramat dia, apa salah jadi gitu wali. Jangan begitu. Ini pesanan dia. Dengan cara begini, pintu kesesatan boleh terbuka. Dengan sebar benda ni. Ni dia sebut ni. Isse gumrahi ka darwaza khulta hai. Kita sebut sikit ujung tu dah. Pintu kesesatan boleh terbuka kerana benda-benda begini. Ini yang ada dalam kitab ni lah. Ini pun syarah Bukhari dalam bahasa Urdu. Ini lengkap ni. Jadi rujukan saya. Jadi benda-benda gini mengingatkan kita lah. Kalau saya ada sebut dululah sebagai cerita gitulah. Memang ada. Tapi jangan buat pegangan. Selagi tidak terbukti jelas. Nampak je kita pun masa pun sedang molek dah ya. Dan kalau baca lagi ni jadi panjang ni bab lain pula. Saya rasa setakat itulah dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat bincang lagi. Wallahu a'lam. Ya. Solat sunat masa matahari
tegur. Kalau kita sahabat di masjid, awak tahiyat masjid, boleh ke? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh tu dia ambil kira hadis hak larang pada masa tu. Yang kata boleh termasuk Syafi'i dan ramai lagi yang lain, dia kata sebab ada sebab. Ada sebab. Bila ada sebab boleh. Sebab kita masuk masjid. Aja sahaja nak sembahyang tak boleh. Ada sebab begitu boleh mengikut pendapat dia. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh. Sebab dia lebih mengutamakan hadis larangan tu, waktu tu. Tak kira lah sebab apa pun pada ketika tu dia lebih utamakan yang tu. Itu secara ringkas. Sila. Soalannya. Ya. Semalam di Masjid Syariah ada tiga buat zikir ya. Di antara zikirnya dia start dengan kata illallah, illallah, illallah gitu. Tak satu lah pelik-pelik. Pelik-pelik tu tak salah. Tu biasa-biasa. Biasa kan. Maklum, jelas di dalam hadis-hadis yang sahih ada. Itulah sunnah. Ada lagi yang lain? Maulana. Ya. Kita belajar berkenaan hadis imam untuk diikuti. Bagaimana hadis ini untuk dibawa dalam konsep hadis ini dalam kehidupan seharian kita sebagai rakyat dan mengikuti pemimpin. Dia sebenarnya dalam sembahyang tu dia simbolik. Imam kena ikut. Maknanya pemimpin kena ikut lah. Pemimpin tu kan yang kita pilih juga, kena ikut lah. Tetapi bila kita kata ikut manusia ni selain Nabi, dia tidak mutlak. Tidak mutlak. Kalau dia salah kita tak boleh ikut. Misalnya dalam sembahyang, kalau imam salah, nak ikut? Tak boleh ikut, kena tegur dia. Begitu juga pemimpin dalam kehidupan dalam masyarakat ni. Jangan tu nak guling dia, nak rampas kuasa, jangan. Kena tegur dulu. Tapi tegur kena ada cara. Kena aja. Itu simbolik je. Caranya macam mana? Subhanallah. Jangan kata 2 kali dah tu. Rokok 2 kali dah. Tak boleh lagu tu. Jadi cara tegur tu ada cara. Gitu. Begitu juga dalam kehidupan ni. Kehidupan sebenarnya bila kita pemimpin tu salah, kita tegur dia. Dan kalau dia ikut tak apalah. Kalau dia tak ikut, kita tutup dia, tak apa. Mudah-mudahan biasanya kalau untuk imam tu jadi retilah benda apa yang dia tinggal tu. Benda apa yang dia tinggal, dia akan sujud sahwi lah. Maknanya tetap, maknanya ingat kepada Tuhan tu. Pemimpin tu ingat kepada Tuhan. Bila orang di belakang tegur dia kena beri perhatian. Mungkin dia tak ingat gapo aku tak kena ni. Rasa kena dah. Jadi dia buat teruslah. Boleh jadi gitu kan. Kita di belakang ni yakinlah dia buat salah. Dia belum tentu. Boleh jadi dia rasa dia tidak salah, jadi dia buat teruslah. Kalau dia buat terus, kena ikut dia lah. Kena ikut dia. Itu cara ikut iman tu siapa begitu. Begitu juga dalam dunia, dalam kehidupan kita ni. Ikut tu siapa begitulah. Tapi jangan kesalahan tu kesalahan besar. Sebab itulah ada hukum mufaraqah. Kesalahan besar. Tak boleh gila ni kalau lagu ni. Tak boleh tahu ni lagu ni. Kena mufaraqah. Sebab itulah ada hukum berpisah daripada tu iman. Bukan tak ada jalan langsung. Ni semua simbolik. Sebab tu orang buat parti lain tu. Kira-kiranya mufaraqah lah tu. Tapi jangan mudah-mudah lah. Gitu maksudnya. Jangan mudah-mudah. Sebab kena ingat, manusia sebagai manusia ni kita ada salah silap. Ada salah silap. Jangan gaduh. Sebab kita nak cari, kita kata pemimpin. Bukan senang nak cari pemimpin. Kena di hati kita, kena berlaku. Dia ada lah guru ni. Jadi kita kena saling baikilah, saling baiki, saling tegur-menegur. Itulah at-tawasi bil haq wa tawasaw bil haq tu. Wa tawasaw bis sabr. Kena sabarlah. Tapi main banyak-banyak ni dah. Wah, tak boleh nak sabar dah. Dah betul. Mufaraqah lah. Dah kalau kita yakin betul, dia salah, dia tak betul, mufaraqah. Ada jalannya. Tetapi hak asasnya tak boleh, kena ikut.
Kalau dia salah, dia merasa dia tidak salah, dia tidak sujud sahwi, ikut. Sampai begitu. Sehingga selepas semaya tu hak ni berlaku kepada Nabi kan. Dia semaya hak 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tegur lepas pada tu, lepas semaya tu tegur. Adakah semaya sudah diqasar? Wahai Rasulullah, tanya sahabat duduk di belakang ni. Ramai daripadanya senyap, tak kata kau. Ada Dhul Yadain. Dhul Yadain tu pun tanya. Nabi kata tak ada. Ada tu berlaku. Tanya orang lain, ya. Nabi tambah. Itu pemimpin yang betul. Pemimpin yang betul bila dia tegur, dia kena dengar lah. Jangan ada buat sarak dia saja. Jangan buat gitu. Dia kena dengar. Setara Nabi tu dia dengar. Jadi baikilah. Mana 2 rakaat baru. Dah tidak. Kena 4 rakaat, tambah 2 lagi. Sujud sahwi. Gitu yang Nabi SAW ajar. Jadi kalau kita ikut hak tu kan, comel sebenarnya, comel. Dia bukan hak jemaah tu saja, jemaah. Dia ada dalam masjid. Itu macam negara lah. Batas negeri tu duduk dalam tu. Sama-sama nak ikut Allah SWT. Bukan satu nak ikut sosialis. Hak ni nak ikut Islam. Tak boleh betul. Sama-sama nak ikut Allah lah, cara Allah. Barulah selesai masalah. Baru selesai. Jadi kalau kita perhati semaya tu, dia sebenarnya mengatur kehidupan kita tu. Kehidupan bermasyarakat tu sebenarnya situ tu. Jelah, itulah secara ringkas. Kena ada nama menegur tadi. Macam mana isteri nak menegur suami yang jadi imam? Kalau suami tinggal baca ayat Quran, dia pergi sambung ayat Quran tu. Boleh. Si suami jadi imam, tertinggal ayat Quran, salah baca ayat Quran, si isteri jadi makmum tu jadi baca ayat Quran hak tu. Boleh, tak ada masalah. Tepuk gini. Kebanyakannya kalau salah tu dia tepuk begitulah. Tetapi itu saya lebih kenal pendapat Imam Malik dalam masalah ni. Tegurlah. Jadi hak kata tegur gitu tu bukan hak baca tadi. Misalnya kesalahan lain lah. Kesalahan lain. Jadi at-tasfiq lin nisa. At-tasfiq ni mana gini. Sikit gitu. Jangan banyak. Jangan, kalau mengikut pendapat kata 3 kali lebih tu makna batal lah. Jangan gitu. Gininya. Jangan gini. Gini. Dengar tak dengar? Kira lah. Kalau perempuan, kalau lelaki, subhanallah. Saya lebih, kalau masalah ni lebih pilih pendapat Imam Malik. Dia kata perempuan pun subhanallah. Kata subhanallah. Hak Nabi kata tadi tu, tasbih untuk orang perempuan tu, kalau di luar orang perempuan ni, kalau dia nak menarik perhatian orang, dia buat gitu. Bukan dalam semaya. Kalau dalam semaya sama. Apa makna buat gitu macam main pula seperti di luar? Itu Imam Malik faham gitu. Jadi molek tegur lah. Subhanallah jugalah. Kalau Quran tadi betul. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil fath. Sebutlah betul ni macam mana. Itu kalau tersalah lain. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ni memanglah dimaafkan. Itu tidak betul. Tak masuk dalam hal ni lah. Termasuk dalam hal ni kira-kiranya yang sengaja. Kalau kita tidak sengaja, tak sedar, ataupun berasa lama, mungkin itu tersilap lah. Itu kita sebelum ni sudah ada bab dah kan, kita ada belajar dah. Kalau begitu kita tu iman. Dia tak bangun, kita pergi pula lah, sujud pula. Tidak kata jadi bertambah sujud kita tu, tidak. Mengikut imam. Kalau tak ada anak-anak tanya lagi yang boleh keluar. Akhir-akhir ni Maulana berkenaan dengan isu Nur Muhammad ni. Anak tak nampak apa tujuan sebenarnya. Sebab kita dah belajar daripada kecil lah, kejadian manusia ni daripada tanah. Tiba-tiba bersungguh sangat nak tunjukkan bahawa kejadian manusia ni ialah Nur Muhammad. Dia nak bawa ke mana sebenarnya ajaran ni? Hujung jatuh dia. Apa tujuan? Kenapa dia hujung jatuh dia?
kepada nak suruh kita faham benda, nak suruh kita akui yang makhluk pertama yang dicipta tu Nur Muhammad, bukan daripada tanduk. Tak dia sebenarnya. Satunya dalam masyarakat ni yang banyak duduk kecep benda ni, bagi saya lah tidak lebih daripada menegakkan benda basah, orang kata. Dah tahu dah hadis tu maudhu', nak bawa juga ke mana? Tak boleh pergi. Itulah orang nak menegakkan benda basah. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia ada maksud lain. Maksud lain tu bahaya tu sebenarnya. Jadi bermudah-mudah dengan hadis maudhu'. Boleh jadi hadis maudhu' pun kalau syekh-syekh kita kata boleh pakai, boleh, bahaya tu. Dia boleh pergi situ. Bukan masalah tu saja. Orang-orang sufi ni seperti saya sudah sebut dah, hampir-hampir tak ada kitab tasawuf ni, tak ada hadis mengaru. Kitab hadis pun ada juga, hadis maudhu', tapi cara dia lain, cara dia royak. Dia bukan nak pakai, dia nak bincang. Ni maknanya kalau lulus hak ni, kalau lulus kita kata Nur Muhammad ni boleh kita pakai walaupun dia maudhu', hak lain-lain pun begitu. Maknanya ada satu kaedah lain lah dalam penilaian hadis tu, iaitu tok guru kata sahih ataupun Nabi mari royak, tiba-tiba Nabi mari royak, selok tira tanya Nabi dah lagu mana hadis ni, semua ulama kata maudhu' lagu, Nabi pun kata sahih, habis boleh pakai juga tu. Bahaya tu. Sebab tu kata macam-macam dia nak berlaku tu. Sebab itulah kata sebenarnya hak berlaku cerita Syekh Nazim gapo ni jadi halal pula. Besar tu risiko, impak dia tu besar, akibat dia tu. Sebab apa? Dia akan jadi segar habis. Hak mana-mana ajaran sesat tu kan jadi segar. Hak layu dah tu jadi segar. Pasal apa? Pasal dah setara tu umur tu boleh lagi tidak sesat. Setara tu umur tu betul lagi. Banyak ketemu bukti-bukti tu. Kerana mungkin ada faedah golongan ataupun pihak tertentu saja. Nak betul hak dia. Maka adalah orang yang kata betul tu takut-takut jadi macam mana-mana pula. Ni bahaya lagu ni. Main agama ni bahaya. Jadi tak boleh lah. Bagi saya dia nak pergi ke situ tu, bermudah-mudah dengan hadis. Lepas tu hal lain pula gitu. Boleh juga lah. Sebab apa? Boleh dikatakan sepakat ulama, tak ada khilaf masalah Nur Muhammad tu palsu. Dah kalau hadis palsu nak pakai lagu mana? Tak boleh buat akidah. Ni nak jadi akidah pula. Hak tu tak ada, aliran mana pun tak ada terima tu. Asy'ariyah lebih-lebih lagi. Sebab Asy'ariyah kata nak jadi akidah ni kena mutawatir. Hadis sahih tak ada lagi. Kalau ahlul hadis sahih boleh dah akidah. Tapi kalau Asy'ariyah hadis sahih tak boleh lagi. Usahkah hadis sahih? Hadis maudhu' ni jauh. Tak termasuk bilangan. Pun boleh nak takwil lagi. Boleh nak takwil lagi. Gitulah. Dia saya duk perhati. Macam-macam sebut hadis tu hadis. Sebenarnya tak ada kena-kena tu hadis. Jadi kalau orang tak tahu, ada hujah. Selain daripada hadis Jabir tu, ada lagi hadis lain. Tak ada. Hadis tu je ada. Hal lain tu nak mengabui mata orang sebenarnya. Itu bahaya tu sampai jadi gitulah ni. Sampai jadi gitu. Yang saya nampaknya kesan buruknya kepada hak lain-lain lagi akan datang. Iaitu bermudah-mudah dengan hadis maudhu' sekalipun boleh jadi akidah. Kalau ada pengusaha daripada majlis agama mana-mana misalnya, ataupun mufti mana-mana, ataupun syekh mana-mana, boleh jadi betul. Ini bahaya. Rosak agama kan lagu ni. Saya sebut lama dah benda ni. Saya sebut. Tapi kan gitu. Gitulah. Kena berhati-hati lah. Beringat. Seperti saya sebut dah sebelum ni pun, hak ada jaminannya Quran dan Sunnah. Hak Tuhan Nabi jamin. Jadi kita pegang hak tu. Quran dan Sunnah, Sunnah. Kalau hadis maudhu' tu dia termasuk dalam Sunnah tu, mesti dia kena sahih. Dah kalau Sunnah jelas. Hak tu yang kita pakai, baru selamat. Kalau tidak, tak ada jaminan. Atas nama syekh, atas nama tasawuf, atas nama apa, tak ada jaminan sebenarnya. Gitulah. Mudahnya gitulah. Nak menyelamatkan diri, kita jaga tu. Dua perkara tu.